Hai, Assalamualaikum. Saya Farah. Anda sedang mendengarkan Kotak Suara. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dan juga rakan saya, Mira, dalam episod minggu ini. Hai semua, harap-harap semuanya sihatlah. So minggu ni kita episod 27. Kita bersama Zuhair. Macam biasa kita akan cakap tentang topik stres. So Zuhair, Assalamualaikum. Sihat ke Zuhair? Waalaikumsalam. Sihat. Suara serak sikit. Macho sikit suara. Okay. Itulah earphone baru. Dengan cerita Zuhair beli telefon baru ya? Allah. Handphone lama rosak. Patutlah rosak. kualitinya lebih jelas, suara lebih deep. Okey Zuhair. Okay. Rasanya kita dah tak perlu kenalkan Zuhair lagi sebab Zuhair pun dah pernah ada dalam podcast ni dah berapa kali ya. Jadi pendengar podcast pun rasanya mesti dah kenal Zuhair ni. Jadi macam mana Zuhair boleh terfikir nak cakap pasal topik stres ni? Oh, macam mana boleh terfikir cakap pasal topik stres ni ya? Pertama sekali sebab Farah suggest tajuk ni. Ayah kantoi. Nampaklah macam aku yang brainstorm topik tu bagi kat setiap tetamu kau. Sebenarnya Farah ke yang tengah stres? So macam boleh relate nak jugalah cakap pasal stres nak tahu cara dia. Betul juga. Okay. Jadi kita ke soalan pertama kita lah tanpa berbasa-basi lagi. Jadi lepas aku dah bagi topik stres ni dan juga aku dah bagi soalan kan untuk Zuhair fikirkan jawapan dia. Jadi jawab untuk soalan pertama, pada pendapat Zuhair lah, apa yang menjadi punca stres dalam golongan muda yang berusia 20 hingga 30-an macam kita ni? Okay, pertama sekali kan, kita kena, ini kalau kita cakap dari segi sudut orang kata medical ataupun sains kan, dari segi sudut fisiologi dia, ini pendapat aku sendiri ya. Okay. Okay, fisiologi ni maksudnya memang apa orang kata nature ataupun memang kita punya sifat badan kita. Stres ni adalah perkara yang normal lah. Maksudnya dia tanda badan kita tak selesa dengan suatu benda tu. Okay. So, aku cuba cakap benda ni secara selemannya. Okay. Okay. Basically kalau dalam medical kita bahagikan stres ni kepada dua. Iaitu short term stress dengan long term stress. Okay, short term stress ni kalau biasa korang pernah dengar tak pasal fight and flight? Tak pernah. Serius tak pernah? Scientific term ni aku tak pernah dengar, jarang dengar. Okay, fight and flight ni analogi mudah adalah macam tu. Kalau kita terpegang cerit panas, apa kita punya reaction kita? Kita akan tangan. Yes, itulah apa orang kata automatic punya reaction. Itu pun stres ke? Yes. Betul. Benda itu kita panggil short term. Short term. Sebab otak kita ataupun badan kita akan cuba sebaik boleh untuk letakkan diri kita dalam sesuatu yang selamat. Okay. So secara dalam short termnya, kalau benda tu sesuatu yang membahayakan pada kita, kita akan lawan balik ataupun kita lari. Itu je. Itu memang short term. Maksudnya kita tak perlu fikir, badan kita akan automatiknya akan lawan balik ataupun akan lari. Contoh kalau kena kejar anjing ke ataupun kena terjadi macam contoh tadi aku cakap kita terpegang cerit panas. Itu adalah kata short term stress. Okay, benda yang orang selalu cakap pasal stres ni adalah kita boleh katakan sebagai long term stress. Maksudnya bila sesuatu trigger tu selalu kita dapat dan secara dalam jangka masa yang panjang, itu dia akan menjurus kepada stres yang kita selalu fikirkan lah, iaitu macam down semua tu lah. Okay, faham tak setakat ni fisiologi tu? Faham. Faham ya murid-murid? Faham cikgu. Okay. Alright, bila kita dah faham normal fisiologi tu, apa yang aku boleh simpulkan adalah kita stres bila suatu benda tu kita tak macam nak cakap? Kita rasa macam benda tu buat kita tertekan, pressure. Rasa tak selamat lah. Yes, benda yang rasa kita tak selamat. Okay, contoh mudah aku bagi Contoh kita dapat sesuatu tugasan kan ataupun kerja, kita akan rasa benda tu stres
sebab benda tu tak selamat untuk kita. Maksudnya benda itu yang kita tak suka. So itu yang menyebabkan kita rasa stres. Cuba kalau benda tu kita terima dan kita fikirkan balik kenapa kita perlu buat benda ni. Bila kita dapat jawab soalan-soalan yang kenapa kita perlu buat, kita akan macam reda benda tu kan. So at the end kita akan rasa tak stres pun buat benda tu. Faham tak? Faham. Okay. So apa yang boleh, ini pendapat aku sendiri, tak tahu betul atau tak. Okay, aku dapat simpulkan kita akan stres kalau benda itu bukan berada dalam kita punya consciousness. Maksudnya bukan bahasa saintifik, bahasa sukar dia adalah dia bukan berada dalam kita punya intentionality. Maksudnya bukan dalam keadaan yang kita terima hakikat tu. Faham tak? Maksud dia bukan dalam kawalan kita lah. Kita tak suka something yang bukan dalam kawalan kita. Yes, so benda tu bila bukan dalam kawalan kita, kita akan stres. Okay. So berbalik pada soalan yang tadi, kenapa hari ini aku tak ada nak spesifikkan pada umur 20 ke 30. Aku rasa hari ini kenapa ramai orang stres sebab kita berada dalam satu environment ataupun suasana di mana kebanyakan kita buat kerja tanpa kita perlu fikirkan kenapa kita kena buat benda tu. Sebab kita sekarang ni hidup dalam pace yang sangat laju kan. Contoh macam sebelum ni pernah aku beritahu pasal podcast yang kita buka phone pun tanpa kita sedar kan. Betul. So kebanyakannya kita buat kerja tanpa kita sedar. At the end of the day kita jadi stres. Cuba kalau kita buat kerja tu, kita jawab dulu kenapa kita kena buat benda ni. Maksudnya kita dalam keadaan sedar, intention kita, bila kita buat dalam keadaan yang penuh intention, insyaAllah kita tak akan stres. Sebabnya bila kita buat tanpa sedar tu, dalam masa sama kita salurkan tenaga kita tanpa kita sedari, lepas tu tahu-tahu penat macam yes. Tu jadi macam tak ikhlas. Banyak merungut. Lebih kurang macam tu lah. Itu pendapat peribadi lah. So menjawab soalan pertama. Menjawab. Tapi itu pendapat Zuhair. Tapi kalau macam pendapat aku, apa yang menjadi punca stres macam dalam zaman sekarang ni, aku rasa satu sebab kita punya mungkin kat Malaysia ni aku rasa dalam kelompok masyarakat kot. Kita zaman sekarang ni macam kita banyak nak ada perbandingan dari segi wang ringgit, dari segi pencapaian, mungkin dari segi family sendiri ke. So aku rasa benda tu sedikit sebanyak memberikan punca stres lah selain daripada yang Zuhair cakap tu lah. Ya, betul. So, macam yang tadi macam Zuhair cakap tu, bagi Mira, kalau yang macam Mira boleh relate kan dengan kita punya kehidupan, macam benda tu kita tak expect pun kita kena buat, tapi kita kena buat dan kita macam asal aku kena buat macam tu. So dia jadi macam stres lah. Itu contoh macam tu. Tapi itu pendapat Mira. Tapi kalau pendapat kau rasa stres, kalau kau stres sebab apa, Farah? Apa punca kau stres? Aku kalau stres, tapi bagi aku ni stres yang positif lah, tak ada apa pun. Kalau macam sekarang ni aku macam jenis yang aku akan rasa stres sikit kalau aku dapat kerja yang macam tiba-tiba je kau kena buat ni, tapi at the same day aku rasa yang tu stres yang boleh handle. Macam dia pressure tapi macam tak apa, aku boleh buat. Yang tu je lah. Okay, sekarang ni kita perasan ramai, bukan sekarang lah, biasa dulu pun ramai juga orang macam stress, depressed, anxiety. Tapi kita dulu macam tak berapa sangat nak Didedahkan. Didedahkan. Tapi sekarang ni ramai yang selalu macam mengaku. Kadang aku stres, aku ada anxiety. Tapi sebenarnya kita tak tahu sama ada aku ni stres ke ataupun sebenarnya aku ni depressed ke. Kita dalam kelompok yang mana. So macam bagi Zuhair boleh bagi tahu tak apa beza bagi kedua-duanya, macam stres apa, depressed apa? Itu aku nampak itu sebagai satu isu juga sebab orang terlalu simplicity lah mengklasifikasikan satu benda stres tu sebagai depressed. Which is sebenarnya tak bagus sebab orang akan nampak depressed ni macam benda yang remeh, padahal benda depressed ni satu benda yang kita tak boleh pandang ringan lah. Betul. Ini kita kena educate juga orang awam kan. Sebab dalam medical, untuk kita diagnose ataupun kita katakan seseorang tu depressed, dia perlu melengkapi beberapa kriteria. Kalau tak cukup kriteria ni, kita tak boleh kata dia depressed. Macam tu. Contoh dulu masa aku belajar medik dulu, kita orang kalau dalam posting secretary,
kita orang kena sentiasa bawa satu buku ni kita panggil DSM edition 5. DSM ni dia macam kamus lah ataupun dictionary. Sebab kita orang tak boleh nak ingat pun. Sebab ada banyak apa kata penyakit dan term yang kita orang kadang tak boleh pun nak ingat 100%. So kadang-kadang kena refer balik. Okey, contoh kita orang akan club patient, kita orang tanya patient, ada kita akan macam ada checklist lah. Ada benda ni ah, ada benda ni ah. Kalau dia cukup kriteria ni baru kita boleh letak tu sebagai salah satu diagnosis untuk patient tu lah. So contoh dalam kes depression ni kan. Dalam buku DSM ni dia ada apa 7 kriteria. Salah satu dia stres tu lah. Tapi kriteria yang paling utama adalah dia ada satu simptom ataupun kita panggil anhedonia. Anhedonia ni dia rasa macam dah tak happy lah. So kalau aku nak cerita lagi ni panjang pula dan aku pun bukan orang yang sepatutnya cerita benda ni, tapi just untuk apa awareness kan. Dia ada banyak lagi contoh dia kurang tidur, dia kurang rasa minat terhadap satu benda, kemudian dia asyik rasa bersalah. So, ada apa-apa berlaku dia akan asyik salahkan diri dia sendiri. Kemudian dia hilang selera makan, dan yang paling bahaya simptom yang dia ada rasa nak bunuh diri. Bila kita tanya seseorang tu ada beberapa kriteria ni, baru kita boleh katakan dia sebagai depressed. Dia tak simply kita stres je, aku depressed. Tak boleh lah. So, kadang-kadang tak buat homework pun depressed juga aku macam. So bila semua orang cakap depressed, dia akan nampak depressed ni satu benda yang remeh padahal benda ni sangat apa orang kata tak boleh dipandang ringan lah. Yes, betul, sangat serius. Macam itulah, itu pendapat peribadi lah. Faham, tapi kan depressed ni tak ramai orang yang macam Zuhair cakap lah, tak ramai orang rasa macam alah sama je level macam stres, tapi sebenarnya ni sangat bahaya. And sebenarnya tak silap Mira, kalau kita macam dah rasa contoh macam yang paling ketara rasa nak bunuh diri lah, sepatutnya kita memang kena dibawa jumpa doktor kan. Sebab tak silap Mira dia ada saringan dia kena buat ujian DAS. Lepas tu dia kena buat jumpa doktor dan doktor akan tanya macam-macam lah. Lepas tu baru macam sama ada dia perlukan dapat rawatan ataupun tidak. Tapi setengah orang macam ingat macam alah nanti okey lah tu. So macam, tapi Zuhair, biar ada satu soalan yang macam tiba-tiba kan. Apa macam apa beza tiba-tiba yang macam contoh Zuhair cakap tadi, simptom yang macam hilang selera makan, tapi ada orang stres dia kuat makan. Itu pun termasuk dalam simptom ke macam mana? Aku lah tu. Okay, dia nak capai kepada tahap depress ni, dia macam tadi aku cakap stres ni dia ada short dengan long term. Okay, sepanjang long term stress tu dia ada fisiologi kita. Dia akan menyebabkan badan kita akan craving for food lah untuk awal-awalnya. Tapi bila dah terlalu long term, dia akan jadi macam dah hilang semangat, hilang minat, hilang selera makan pun boleh. Kadang-kadang dia jadi kuat makan pun boleh. Itu kena tanya doktor lagi lah. Betul. Cumanya macam kita cakap tadi lah, sebab zaman sekarang ni semua orang samakan stres tu dengan depress. Tapi orang tak tahu kadang-kadang yang stres tu dia rasa macam burn out tu depress macam tu. Sebab tak ramai zaman sekarang diberi pendedahan kan tentang beza-beza tu yang macam terfikir. Betul, sebab bila dah terlalu ramai cakap macam stres tu depress, kita pun jadi kita pun rasa macam aku depressed gak kita dah terikut dengan orang lain kan. Betul. So sebaiknya kalau kita dah stres, kita cari orang lah untuk kita selesaikan masalah tu je. Betul. Okay, Zuhair, memandangkan Zuhair kira sekarang ni kira dalam peak age lah kan. Orang kata golden age. Golden age tu dalam 20-30 golden age aku macam tak tahulah apa. Tapi ni kira zaman yang kira mengharungi pelbagai cabaran lah, nak bina hidup apa semua, nak kumpul harta kekayaan. Jadi sepanjang proses ni Zuhair aku sebagai hari semakin impress lah dengan kau punya kata-kata. Kekayaan tu tak boleh tinggal, itu kekayaan tu apa orang kata insting setiap manusia. Kesenangan kekayaan tu nampak macam tamak pula. Okay, jadi back to the question.
Zuhal sendiri dalam menghadapi cabaran tu kan, nak memenuhi expectation manusia ni, Zuhal sendiri pernah stres yang teruk tak? Ataupun pernah tak rasa nak depress ke? Ada tak pengalaman sendiri? Kalau tak ada, sila abaikanlah soalan ni. Nak kata rasa depress tu tak ada, tapi kalau stres gila tu memang ada. Sebab dulu pernah ada satu pengalaman aku, dah kerja buat sales. Boleh dikata, tak ada nak kata kira stable lah income-nya, tapi at one point aku terpaksa kena start from the zero. So time dah tu stress. Setelah beberapa tahun kita dah build up kita punya income tu kan. Tiba-tiba kena start from zero tu, benda tu sangat apa kata, sangat down lah. Down kan Zuhal. Sehingga kan apa aku buat untuk terus hidup, nak tak nak kita kena terus hidup kan. Maksudnya ada perut yang perlu kita isi semua tu kan. Aku sampai kan kerja dekat gudang, gudang e-commerce ni. Kerja aku adalah pick item. Satu item tu bersamaan dengan 20 sen tau. So satu hari aku kena pick minimum 500 item. Ni dia macam case commission yang baru tular baru-baru ni je. Dia berkaitan, dia lebih kurang macam tu lah. So aku terpaksa kerja benda yang aku tak nak fikir apa-apa. Biar badan aku ni penat, janji otak aku dia tak adalah kata tak berfungsi. Maksudnya aku tak gunakan otak untuk bekerja. Tak perlu fikir. Yes, betul. Janji nak survive masa tu. Sampai tahap macam tu lah. So along the way tu baru aku macam boleh fikir balik lah. Maksudnya dah dapat apa kesedaran lah kat situ. Baru boleh cari. Berapa lama Zuhal stress tu? Wah, itu makan bulan kat lah. Sebulan 2 bulan macam tu. Aku kerja kat situ. Maksudnya memang aku purely detach daripada semua orang. Fikir macam nak hidup je, fikir nak hidup je macam tu kan. Sebab itulah ada orang cakap sebenarnya macam penat mental ni lagi bahaya daripada penat fizikal. Sebab betul, betul. Penat fizikal balik boleh tidur. Betul. Tapi kalau aku memang dah sampai tahap tu lah. Memang betul lah. Memang betul apa yang kau cakap tu. Memang dah sampai tahap tu. Biar badan penat, janji jangan mental ni. Kalau mental masa tu dah penat, lagi penat kan, aku tak tahu lah masa tu apa-apa jadi. Macam tu lah. Alhamdulillah kau kembali ke jalan yang benar. Ada tak orang yang menolong kau masa tu? Like macam kau pergi lah pergi kerja gudang ni dulu. Kau jangan kerja yang stress. Jangan kerja apa-apa dulu. Okay, ini tips lah. Apa-apa hal down, yang penting balik kampung. Balik kampung jumpa parent. Itulah ubat paling mujarab. Parent lebih mengenali kita. Kita tak perlu cerita pun, parent kita dah tahu apa masalah kita. Itu yang paling the best lah. Support system yang paling aku kata secara tak sangat langsung syukur. Yes, betul. Yes. Farah, kau pernah rasa stres dalam hidup kau? Pernah lah, tapi PKP tu sebab tu lah. Selain balik PKP lah. Selain time PKP tu kita stres sebab kita tak boleh keluar. Ini stres sebab mungkin sebab pasal kerja ke, pasal hidup kau, relationship kau ke? Relationship tu tak payah kata lah. Tapi yang tu adalah kawalan, tak apa. Yang kalau pasal kerja, aku notice satu lah pattern aku. Aku jenis yang macam aku kalau yang ni is a bad habit lah. Aku kalau jenis yang macam kalau orang tak kalau aku berurusan dengan orang tu, tapi dia macam jenis tak boleh nak deliver apa yang aku nak, aku macam jenis yang susah nak timbal rasa sikit. Aku macam jenis be like kenapa tak boleh buat Lepas tu kalau dia macam bagi alasan lagi lah aku macam stresnya. Aku stress sebab dia. Macam tu. Kalau macam normal people boleh je tak apa, take your time semua. Tapi kadang-kadang aku susah nak buat yang benda tu. Nak kira macam nak comply yang benda tu. Yang tu bad habit yang aku cuba change lah. Aku nak lebih bertimbang rasa. Kalau macam dia minta time, aku macam okey lah, boleh lah extend sikit lagi. Tapi aku rasa sebab yang pengalaman yang lepas jenis yang minta time, lepas tu dia lagi nak extend time, lagi aku stress lah. Faham? Macam tu lah. Tapi yang tu stress yang manageable lah, tak ada apa pun.
Tapi kan yang Mira macam sometimes Mira sendiri terfikirlah apa yang buat orang kat dalam dunia ni terlampau stres. Adakah stres pasal kerja ataupun stres pasal kehidupan dia ataupun dua-dua. Tapi punca dia datang daripada mana? Sometimes Mira macam perasan daripada social media ke ataupun daripada kawan-kawan ke, selain daripada pasal jodoh nak kahwin yang menjadikan dia stres, dia akan berkait dengan tak ada duit. Lepas tu macam kerja pun tak betul. So macam bagi Mira macam kalau stres ni dia akan lagi stres kalau kita punya sekeliling tu toksik lah. Betul lah. Dan cakap pasal social media tadi kan, sebenarnya dekat social media ni pun boleh stres juga sebenarnya. Dan semua berbalik pada diri kita. Contoh macam kita follow orang-orang yang hebat. And then kita tengok dia kan sekarang ni kan orang-orang kaya kan suka macam menayang kekayaan, terutama yang founder-founder tu kan. Lepas tu kita sebenarnya cara kita perceive benda tu. Kalau kita tengok sama ada kita tengok benda tu as motivasi atau kita macam iri hati, lepas tu kita stres. Lepas tu kalau macam kita rasa yang macam kita ni memang tak boleh tengok, kita ni lah declutter diri kita daripada media sosial. Betul. Sebab benda as simple as that tu boleh kita tengok ke orang lain pun kita boleh stress. So semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Sama kalau kita rasa kita tak boleh hadap, kita okey. Kalau boleh jauhkan, kita jauhkan macam tadi Zuhai kata kan. Sama ada kita hadap benda tu atau lari. So aku rasa kalau macam stop je media sosial, lari tu tak apa. Tapi tengok macam tu. Benda-benda simple. So semuanya berbalik pada diri kita sendiri juga. Sama kita boleh manage ke tak benda tu. Betul. Okey Zuhai, macam mana bagi Zuhai cara paling simple untuk kita kurangkan stres yang boleh diamalkan lah dalam kehidupan seharian yang macam Zuhai boleh share ke? Okay, ini personal yang aku cuba buat lah. Okay, sebab tadi aku awal-awal tadi dah terangkan lah fisiologi tu. Bagaimana kalau kita fokus ataupun buat satu benda secara ada intention, kita dapat mengurangkan stres. Benda ni sebenarnya ada aplikasi dalam solat. Contohnya dalam solat kan. Dalam solat kan dia ada berkaitan dengan khusyuk. Sebenarnya khusyuk ni dia macam melatih kita untuk bertambah fokus lah. Sebab fokus ni dia macam muscle tau. Dia tak boleh kita dapat immediately. Dia kena train. Macam masa juga. Dia kalau kita nak sadur, kita kena workout setiap hari. Dia tak boleh dapat satu hari workout terus dapat sadur kan. Dia fokus macam tu juga. So bila kita dapat tingkatkan kita punya tahap fokus kita, buat kerja tu insyaAllah. Maksudnya sebelum macam aku sebelum buat kerja tu aku akan tanya diri sendiri, kenapa aku kena buat benda ni semua. Bila aku dapat accept hakikat aku kena buat satu benda ni, maksudnya aku boleh buat kerja tu tanpa stres lah insyaAllah. Kemudian yang kedua, tips yang kedua aku amalkan, aku akan maksudnya kalau benda tu sesuatu yang di luar kawalan aku tak nak stres benda-benda macam tu. Maksudnya contoh apa tanggapan orang pada aku kan. Okay, kenapa aku kenapa benda tu di luar kawalan aku, apa orang nak fikir tu terpulang lah. So aku tak nak streskan benda-benda yang berada di luar kawalan aku. Baik aku fokus apa yang aku boleh kontrol. Macam tu lah. Faham. Yeah. Tapi tips-tips ni sebenarnya memang bergantung pada diri kita. Cuma mungkin juga nak capai tahap pemikiran umur 20-30 ni tak semua orang boleh fikir dengan matang tau. So susah sikit lah. Tapi kita dah bagi pendedahan tu insya-Allah lah. Kalau boleh terima lah kan. Ya, betul. Setengah orang ni kalau jenis yang dia memang tak fikir apa orang cakap, lagilah ada orang kalau yang jenis tak dengar, maksudnya tak kisah apa orang nak cakap tu, dia still boleh berbuat dengan baik apa yang dia buat, dia cakap baik-baik tu tak apa Zuhal. Kalau setengah orang tu dia rasa dia je betul, itu lain cerita lah. Tak apalah, itu terpulang lah maksudnya. Orang macam tu lah. Tak payah fikir apa orang nak buat macam tu lah. Dia kena jadi selfish sikit kot. Betul. Sangat betul. Okay, jadi untuk soalan terakhir untuk Zuhai pada hari ni, Zuhai dah seronok lah tu. Pernah tak Zuhai encounter sesiapa yang menghidap stres ataupun depres yang macam terlampau sampai perlukan bantuan doktor? Dan Zuhai tahu tak pengalaman dia orang macam mana? Untuk jumpa orang tu pernah jumpa sekali. Maksudnya sampai tahap dalam Panadol, kelar tangan sendiri.
Yes, aku nak jumpa, so apa yang aku buat, kita bawa jumpa kaunselor lah. Memang ada apa orang kata, kita ada sesi kaunseling yang bersiri lah, maksudnya dia akan sesi follow up macam tu lah. Tapi membantulah kaunselor tu. Sangat membantu sebab dia lebih expert satu, dan dia tahu sebab setiap benda-benda penyakit ni dia punya cara ataupun management dia berbeza. So kita ni macam aku tak bukan orang yang expert dalam benda ni, so kita kena memang bawa kepada orang yang betul lah. So biar, sebab dia punya management ni bukan terus bagi ubat, dia kadang dia bertanya ada dulu. Dia ada macam bersedia meluang. sesi. Yes, betul. Mira ada baca juga. Actually kan benda ni selain dengar apa yang kita bincangkan ni, Mira rasa macam pendengar podcast kat luar sana mungkin juga diorang boleh pergi tengok dekat YouTube, rajin search, baca. Tapi dekat YouTube sangat banyak lah. And Mira ada tahu juga daripada mana macam prosedur, proses dia, macam Zuhair cakap tadi lah, dia bukan terus macam bagi ubat. Before dia bagi ubat tu dia tanya dulu. Mungkin ada kait dengan keturunan. Betul. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia jadi macam ni. That's why dia akan bagi ubat yang sesuai lah. Tapi sebelum tu dia akan tanya. Tak semua orang yang sakit tu time jumpa doktor dia akan cakap straightforward. Betul. Itulah, hari ni aku pandai sikit daripada kau, Farah. Alhamdulillah, aku pun bersyukur lah. Okay, Zuhair, apa kata-kata terakhir Zuhair untuk orang yang kat luar sana yang mungkin satu tak boleh beza yang stres dengan depressed, ataupun mungkin juga tips untuk Zuhair kat orang luar sana macam mana nak hidup lebih positif? Okay, bila kita dah faham serba sedikit pasal kata stres ataupun depressed ni, macam tadi Mira cakap, kadang-kadang kita tak tahu apa yang terjadi di sebalik kehidupan dia kan. So kita jangan judge orang, itu je. Sebab kita tak tahu apa real life dia kan. Sebab tu kita kena bawa dia jumpa kaunselor, maksudnya biar settle secara macam jumpa orang yang pakar lah, orang yang pakar akan selesaikan benda ni kan. Kemudian yang kedua, fikir apa yang kita boleh kontrol. Itu je. Aku rasa itu yang paling tenang kot. Kalau kita fikir apa yang kita boleh kontrol je, jangan pening-pening benda yang kita tak boleh nak kontrol. Macam itulah. Betul. So apa yang Mira boleh simpulkan hari ni, bagi Mira rasa first thing kita semua kena tahulah apa perbezaan stres dengan depressed. Lepas tu jangan ambil dua benda ni benda yang mudah, walaupun stres tu orang tengok macam tak ada apa lah. Depressed kena lebih diberi penekanan. Tak, sebenarnya dua-dua pun sangat penting. Tu satu. Betul. Lepas tu kalau kita stres, kalau rasa macam benda tu kita boleh cari someone yang kita boleh cerita, cari orang yang betul-betul boleh dengar. Kadang-kadang kita cerita dekat orang yang salah, dia dengar, dia bagi jawapan yang tak membantu kita pun akan sakit hati juga. Itu pun satu. Tapi kalau korang rasa korang memang tak nak cakap dengan orang, kita ada talian Be Friends. Betul, yes. Nombor dia, korang boleh google benda tu. Lepas tu satu, nak tambah, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu pun antara paling yes, itu mujarab. Paling betul. Kalau pergi basic jumpa doktor pun doktor akan cakap benda tu memang basic. Tapi macam Zuhair cakap tadi, nak tenang, tak payah fikir orang. Kalau daripada aku pula, macam aku cakap lah, stigma tentang masyarakat tentang kesihatan mental ni kalau boleh jangan adalah. Kiranya kita jangan pandang rendah terhadap orang yang ada stres ataupun depressed semua ni. Kita bantu dia orang. Dan kepada yang menghidap stres ni ataupun dia ada tanda-tanda yang dia stres ataupun nak depressed ke apa, aku baru google tadi dan aku ada jumpa 4 step yang mungkin boleh membantu korang. Okay, first, korang kena terima kenyataan yang korang sedang stres. Kadang-kadang orang tu dia macam nak acah-acah positif sangat. Dia kata, tak, aku okey. Mana dia okey je. Lepas tu balik murung seorang kan. Okay, first dia kena acknowledge yang diri dia stres. And then dia kena pasti punca yang menyebabkan dia stres. Dan dia boleh datang daripada tempat kerja.
ke family ke, toxic family ke, toxic relationship ke apa, dia kena belajar. And then dia kena pelajari teknik dan kaedah pengurusan stres. Betul. Dan kaedah pengurusan stres yang aku baca dekat sini yang paling mudah adalah, okay, macam Zuhai cakap lah tadi, like macam tak payah peduli apa orang cakap, lepas tu macam solat ke apa benda-benda macam tu. And then yang terakhir sekali, sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres yang korang hadapi lepas 3 minggu, kiranya macam 3 minggu duk murung macam tu je kan, duk macam stres fikir benda yang sama, bolehlah berjumpa dengan pakar dan dapatkan bantuan mereka. Pakar ni bukan kawan-kawan pakar yang memang di-acknowledge oleh Yes, kerajaan. betul. Betul. Lagi satu kan yang Mira nak tambah lah. Kalau you guys semua buat ujian yang mental illness tu yang ada dekat online semua tu, korang jangan percaya 100%. Sometimes benda tu tak silap Mira, Mira ada jumpa juga dekat YouTube pun, diorang sendiri cakap kita yang buat ujian ni jangan percaya 100%. Korang kena pergi jumpa sebab dia ada saringan-saringan tertentu. So macam kalau kita tengok ujian tu, lepas tu kita terus dapat result, oh kau kemurungan. So kita pun terus macam aku murung. Tapi sebenarnya itu anggapan kita sendiri. So maksudnya kena lagi banyak buat research lah. Tapi macam Farah cakap tadi, apa-apa pun pergi jumpa pakar. Zuhair pun cakap pergi jumpa pakar. Tapi sometimes kita sendiri rasa kita takut untuk menerima hakikat tu. Tapi kena pergi. Cuma daripada kita orang boleh kongsikan benda-benda yang berkait dengan kehidupan harian lah, itu sahaja. Tapi apa-apa pun terpulang kepada diri masing-masing macam mana nak terima. So minggu ni kita cakap pasal topik stres. Mungkin di masa akan datang kita akan cakap lagi pasal benda lain yang lebih bermanfaat. Mungkin Zuhai lagi kita akan jemput lah, sebab Zuhai ni memang antara kita punya favourite, kita punya ni lah kawan-kawan yang boleh bercerita dalam podcast. Ya kawan-kawan yang boleh cakap deep-deep kan, Zuhai. Betul. Okay Zuhai, terima kasih Zuhai. Alright, thank you. Sudi. Okay, bye. Okay, kepada pendengar podcast kat luar sana, kalau korang sudi nak ikut perkembangan kami, dengarkan kami di Spotify Kotak Suara. Dan jangan lupa ikuti kami di Instagram Kotak Suara FM. So daripada kami, minta maaf mana yang salah. Kalau ada baik buruk tu, orang cakap kalau ada yang perlu diperbaiki boleh ajukan kepada kami lah. Terima kasih kepada semua pendengar podcast. Assalamualaikum. Bye. Bye.